Kebat ya, kebat adalah satu yang kini banyak dipergunakan dalam sistem persekolahan dan ibu bapa pun tertanya-tanya apakah sebenarnya kebat. Kebat adalah sebenarnya singkatan, ya, singkatan untuk kemahiran berfikir aras tinggi. Kalau dalam bahasa Inggeris disebutkan sebagai HOTS, Higher Order Thinking Skills. Jadi benda ni sebenarnya bukan satu yang baru, tetapi disebabkan oleh keadaan semasa dengan IR 4.0, dengan Smart Society 5.0, menjadi keperluan dalam sistem pendidikan dan cara hidup kita di Malaysia dan juga di seluruh dunia untuk memperkembangkan kebat dalam sistem pendidikan. Jadi secara tidak langsung kebat ni diajar sebagai satu cara pemikiran di sekolah sejak dari prasekolah sehinggalah ke peringkat universiti. Kebat ni melibatkan aspek pemikiran di aras yang lebih tinggi. Kalau mereka yang pernah belajar pada zaman 60-an, 70-an, kebat tu setakat pentaksiran atau penilaian. Dia akan mula dengan pemahaman, aplikasi, saya sebut beberapa saja ya, dan akan akhir dengan penilaian dalam sesuatu cara pemikiran. Tetapi sekarang dengan adanya IR 4.0 dan sebagainya, aspek kebat tu ditingkatkan lagi dengan inovasi. Bila seseorang tu boleh berfikir pada aras yang lebih tinggi, inovasi menjadi satu yang diperlukan. Sebab dia perlu inovasi dalam cara dia menyelesaikan masalah, cara dia melakukan sesuatu tugas dan sebagainya. Jadi bagi semua yang tengah mendengar tu, kebat tu satu yang diperlukan dalam keperluan harian kita. Ya, seperti yang telah saya sebutkan tadi, kebat ni adalah satu cara pemikiran. Jadi selagi kita manusia yang hidup, yang faham tentang duniawi, kita akan berfikir. Tetapi setakat manakah kepemikiran kita, itu akan menentukan cara kita membawa diri dalam kehidupan harian. Jadi kebat ni bukannya hanya di setakat Malaysia atau di beberapa dunia, tapi kebat ni adalah dalam kehidupan, dalam pemikiran setiap manusia. Cuma yang penting ialah bagaimana kita membawa murid-murid kita, bagaimana kita membawa anak-anak kita terhadap pemikiran kebat. Itu yang paling penting. Oleh kerana saya dah sebut dari awal tadi, kebat ni melibatkan cara kita berfikir dan pemikiran aras tinggi ni akan membawa kepada cara melakukan atau menyelesaikan sesuatu dengan logik, dengan penakulan yang lebih tinggi. Ini bererti kebat ni memang menjadi satu yang penting dalam kehidupan. Jadi setakat ini di Malaysia, kebat hanya dipentingkan atau diutamakan di peringkat sekolah. Dan guru-guru merasai amat sukar untuk membawa anak murid mereka ke arah pemikiran yang lebih tinggi. Disebabkan keadaan itu, kebat ni sepatutnya bermula di rumah. Dan tajuk atau apa-apa isu yang kita kata, kita kena didik ibu bapa dalam kebat sebelum dapat dididik di sekolah. Ini bererti kebat tu bermula di rumah. Jadi dari kecil, memang cara pendidikan di rumah bergantung kepada kebat ibu bapa juga. Jadi sekiranya ibu bapa mempunyai kemahiran berfikir aras tinggi, ibu bapa sentiasa akan mendedahkan aspek ini kepada anak-anak mereka. Ibu bapa perlu memberi peluang kepada anak mereka untuk membuat pilihan. Jadi sekiranya ibu bapa adalah dari jenis diktator ataupun yang hanya memastikan anak perlu ikut cara dia, kebat tidak akan berkembang. Sebab kebat ni memerlukan pemikiran yang kreatif, yang kritis, yang rasional. Jadi sekiranya anak-anak sentiasa dikendaki mengikut arahan ibu bapa, apabila sampai di peringkat sekolah,
guru akan menghadapi masalah yang sangat-sangat rumit untuk menyelesaikan atau memberi ajaran, memberi soalan-soalan kibat, sebab anak-anak ni tidak boleh berfikir, kalau dalam bahasa Inggeris kita kata out of the box, ya. Untuk mendapat pemikiran secara kibat, kita perlu fikir out of the box. Barulah kanak-kanak tu boleh berfikir sekiranya, saya bagi contoh ya, katalah kanak-kanak tu tidak hadir ke sekolah pada satu hari dan ibu bapa lupa nak hantar surat kepada guru. Jadi kanak-kanak yang tidak biasa, dia mungkin akan takut, dia akan menipu pada guru, dan ini akan menyusahkan kedua-dua pihak, guru dan ibu bapa. Tetapi sebaliknya, kalau kanak-kanak tu celik akal, dia akan beritahu yang sebenar, dan sekiranya guru tidak faham dengan teknologi yang ada sekarang, bolehlah membuat hubungan melalui WhatsApp dan sebagainya. Jadi kibat di sini penting dalam erti kata ibu bapa dan guru perlu membantu anak tu untuk sampai ke tahap pemikiran yang lebih tinggi. Tetapi sekiranya kita ada banyak kekangan-kekangan seperti anak tidak boleh buat begini, anak mesti ikut cara ni, cara dan sebagainya, ini seakan-akan akan mengganggu perkembangan kibat dalam anak-anak. Jadi disebabkan keadaan sebegitulah, guru-guru sekarang menghadapi banyak masalah. Dan satu daripada isu yang sangat saya sedih ialah guru-guru mempunyai tafsiran kibat tu ialah memberi soalan-soalan yang sukar pada kanak-kanak, memberi soalan-soalan aras tinggi yang tidak tercapai, dan ini juga menyebabkan ibu bapa berasa rumit, berasa bimbang sebab mereka sendiri tidak tahu apakah sebenarnya kibat ni. Dan apabila kanak-kanak ni atau pelajar-pelajar di sekolah, di universiti mendapat keputusan yang kurang memuaskan, menunjuk jari pada pihak-pihak yang lain, akan berlaku. Jadi sebenarnya yang paling penting ialah ibu bapa perlu belajar kibat, ibu bapa perlu ada proses pemikiran kibat sebelum sampai ke tahap sekolah. Ini amatlah penting. Tentu disebabkan oleh isu-isu yang timbullah, telah saya dan beberapa ahli scholar saya di universiti, di IPG, di sekolah, kami telah berbincang, bermusyawarah dan fikirkan cara yang terbaik untuk membawa pengetahuan ni kepada pihak-pihak yang disebutkan tadi. Ya, jadi kami telah menulis sebuah buku yang bertajuk Kibat dalam Pendidikan di Malaysia. Jadi buku ni bukan hanya ditujukan kepada pihak guru, walaupun kebanyakan kandungan di sini adalah tentang cara kibat diajar dalam pelbagai subjek atau mata pelajaran. Tapi yang paling penting ialah buku ni perlu dibaca juga oleh ibu bapa, oleh masyarakat umum. Sebab bila masyarakat umum dan ibu bapa faham apa itu kibat dan cara pengajaran kibat dalam pelbagai subjek, barulah kibat akan menjadi suatu realiti dalam kehidupan murid-murid di sekolah. Dan perlu difahami bahawa kibat ni, cara pengajaran kibat ni berbeza dalam subjek-subjek yang berbeza. Contohnya, kalau dalam pendidikan Islam, ya, Dr. Zahra dengan kumpulannya telah menulis satu bab dalam pendidikan Islam, ya. Perlu difahami ada pelbagai teori dan model, dan teori dan model ini perlu diaplikasi mengikut latar belakang murid. Jadi tidak boleh ada satu sistem di mana kita kata dalam bahasa Inggeris one size fits all. One size does not fit all. Ya. Kalau pelajar Islam belajar pendidikan Islam, pelajar yang lain belajar pendidikan moral. Dalam pendidikan moral ada falsafah tentang 3 domain: penaklukan moral, emosi moral dan amalan moral. Jadi seorang guru yang mengajar pendidikan moral juga perlu memahami bahawa kibat akan difokuskan kepada aspek penakulan sebab ia melibatkan minda, ia melibatkan pemikiran. Tetapi dari aspek emosi dan amalan, ia adalah ada hubung kait. Jadi aspek ini penting untuk guru itu fahami,
bagaimana daripada penakulan moral, guru boleh menggunakan kebat itu untuk memastikan emosi pelajar juga berkembang dari masa ke semasa. Dan ini adalah satu aspek yang sangat penting, khasnya dalam era pandemik sekarang, di mana kita dapati banyak kajian dilakukan dan didapati bahawa emosi pelajar, emosi murid di sekolah sangat tidak stabil disebabkan oleh pandemik. Mereka ada yang belajar di sekolah, ada yang kena belajar dalam talian dan sebagainya. Jadi aspek kebat ni kalau dikembangkan dalam diri pelajar tu, diri murid tu, dia akan menjadikan murid tu lebih stabil, dia memahami daripada dalaman dan juga luaran. Dan dia akan faham bahawa pandemik ini adalah satu yang dialami oleh semua, bukan dia seorang sahaja. Jadi kedua-dua aspek ni penting dari aspek kebat, sebab guru yang mendidik perlu juga memahami emosi pelajar selain daripada memastikan bahawa sukatan disampaikan. Dan ini juga termasuk dengan subjek-subjek lain. Contohnya dalam sejarah. Dalam sejarah ada kemahiran pemikiran sejarah, ya. Dan ini penting sebab ramai dari kita fikir sejarah hanya untuk hafalan. Tetapi sebenarnya tidak. Sejarah ada cara pemikiran kebat ni dikembangkan. Jadi pentinglah untuk setiap pihak daripada anak-anak, ibu bapa dan guru-guru untuk memahami proses kebat ini. Kebat merupakan satu cara pemikiran. Semua pihak yang berada dalam era pandemik, termasuk kita sendiri, saya sebagai seorang pendidik pun mengalami aspek sama, di mana semua pelajar kita perlu belajar dalam talian dan sebagainya. Jadi sebagai seorang guru, kita perlu ada 3 aspek asas yang sangat penting, iaitu pengetahuan, kemahiran, nilai. Sekarang kita masuk dengan teknologi. Jadi kita ada 4 aspek yang sangat penting yang perlu menjadi asas kepada pengajaran dalam talian. Sekiranya guru-guru tidak mempunyai teknologi, yang itu sendiri akan menjadi satu tekanan kepada guru. Jadi yang menjadi beban kepada guru bukan disebabkan oleh pengajaran, tetapi disebabkan oleh penggunaan teknologi dalam pengajaran. Dan guru-guru seperti kami yang sangat mementingkan perkembangan menyeluruh dalam pelajar-pelajar, kami merasai amat susah untuk mendekati pelajar. Tetapi itu adalah hakikat yang kita perlu berhadapan dengan sekarang. Ramai berharapan yang benda ni akan, era pandemik ni akan berhenti atau mengubah dalam tahun depan, tapi kita semua tidak tahu. Jadi yang pertama untuk guru yang saya ingin nasihat, saya ingin cadangkan ialah bacalah buku kebat ni. Tengok macam mana pihak-pihak yang berlainan menggunakan kebat secara simplistik, secara autentik, secara asli untuk mengajar pelajar-pelajar. Dan yang kedua ialah guru-guru sendiri perlu mendalami apa yang sebenarnya paling penting dalam pengajaran dalam talian. Contohnya, bila saya mengajar, saya pastikan saya gunakan beberapa platform. Contohnya kita gunakan Google Meet, atau kita gunakan Teams, kita gunakan Cisco Web, kita gunakan pelbagai platform. Tetapi kalau guru-guru tidak ada kepakaran untuk menggunakan platform, ini sendiri akan menjadi satu tekanan. Jadi yang paling penting ialah yang pertama, guru kena biasakan diri dengan teknologi. Yang pertama. Yang kedua, guru tidak boleh mempunyai harapan ataupun mempunyai satu pemikiran pengajaran dalam talian itu akan 100% capai pelajar seperti pengajaran dalam kelas. Sebab dalam pengajaran dalam kelas ada bersemuka. Kalau guru dapat lihat pelajar kurang sihat atau pelajar tidak memberi perhatian, guru boleh memberi nasihat. Tetapi bila dia dalam talian, guru akan pastikan pelajar akan tunjuk video. Tapi dalam keadaan banyak keadaan masa, sekiranya pelajar-pelajar kita di kawasan pedalaman, untuk mendapat internet pun menjadi satu isu. Apa lagi nak tunjukkan muka, nak bercakap dengan guru dan sebagainya. Jadi semua aspek ini perlu difahami oleh guru dan difahami sebagai satu norma baru
Itu satu yang sangat-sangat penting dan saya selalu tekankan kepada guru, yang penting ialah menjaga emosi anda sebagai guru dan juga emosi pelajar. Sebab bila emosi pelajar terganggu, walaupun guru melakukan sebaik yang boleh, pengajaran itu tidak sampai kepada pelajar. Sebab kemungkinan pelajar tidak dalam keadaan emosi yang stabil untuk menerima pengajaran guru, untuk menerima kerja rumah, untuk memberi balasan kepada guru. Jadi dalam keadaan sekarang, yang paling penting ialah kebat ini perlu diaplikasikan dalam diri guru yang perlu disampaikan kepada pelajar. Itu yang saya harapkan berlaku. Sebab ini adalah satu norma yang baru yang walaupun kita tidak menyukai keadaan itu, tapi kita perlu menerima keadaan tersebut. Saya mengharapkan ibu bapa, masyarakat, media, pemimpin-pemimpin negara kita dan segenap masyarakat kita akan fokus kepada kemenjadian seseorang. Jadi bila dia dari pihak guru tu sendiri perlu faham apakah tanggungjawab dia kepada pelajar yang bakal akan menjadi pemimpin di negara ini. Jadi sekiranya kita memahami bahawa kemenjadian pelajar ini adalah satu yang menyeluruh, satu yang akan membawa pelajar itu dengan segala kelengkapan, kebat ni adalah satu-satu yang sangat-sangat penting. Sebab kebat ni bukan hanya melibatkan produk, iaitu pelajar yang bijak, pelajar yang pandai, pelajar yang boleh berjawab tinggi, pelajar yang melakukan sebarang kerja, tapi dia juga melibatkan proses. Dan kebat ini membawa kepada proses yang akhirnya membawa kepada produk yang menyeluruh. Itulah pesanan saya kepada semua.